Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat kembali ke channel saya dan hari ini Biology Go for A+ kita akan diteruskan lagi. Sebelum itu, jangan lupa subscribe channel saya dan juga share pada kawan-kawan yang lain. Okey, kelas kita pada kali ini adalah untuk menyambung perbincangan dan juga bagaimana nak menjawab kertas 2 khususnya soalan struktur, iaitu bahagian A. Dan kita akan sambung dengan soalan yang ketiga daripada percubaan MRSM 2019. Untuk sesi kali ini, saya akan membuat satu kelainan di mana sebelum kita menjawab soalan, kita akan sama-sama mengulang kaji terlebih dahulu tajuk yang terlibat di dalam soalan tersebut. Okey, kita beralih pula kepada soalan 3B. Kita tengok soalan 3B adalah soalan berkaitan dengan hierarchy in classification of organism. Okey, jadi tajuk yang terlibat adalah subtopik 8.4. It's about the concept of biodiversity. So dalam the concept of biodiversity ni ada banyak perkara yang disentuh, iaitu the first one is about the classification of organism. Okay, the earth consists of millions of different organisms. So a system for classification of organism is necessary to facilitate the research and as reference at international level. Jadi disebabkan oleh haiwan ataupun organisma yang berada di dunia ini ada berjuta-juta, ada pelbagai. Jadi perlunya satu sistem pengelasan khas untuk memudahkan proses kajian. Okay, so the organism are classified and grouped into based on their common characteristic. Into group into kingdom. Okay, so the organism are classified and grouped into kingdoms based on their common characteristic. Maksudnya benda ni kamu dah belajar masa tingkatan 2 kalau tak silap saya, di mana haiwan itu dikelaskan kepada ciri-ciri yang ada padanya. Okay, so berdasarkan kepada kajian-kajian tersebut, para saintis dah menetapkan organisma itu kita letakkan dia dalam 5 kingdoms. Okay, so the kingdoms are Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. Jadi Monera, Protista, Fungi, Plantae dan juga Animalia ni saya tak nak cerita panjang lah, sebab nanti akan ambil masa yang lebih panjang. So cukuplah bagi tahu ada 5 kingdom. So kita hanya akan revise bahagian yang terlibat dalam soalan sahaja. Jadi bahagian yang terlibat dalam soalan adalah hierarchy in the classification of organism. So daripada kingdom tadi, 5 kingdom, di bawahnya ada kumpulan-kumpulan yang lebih kecil. Jadi kingdom tu adalah kumpulan yang lebih besar dan dia akan klasifikasikan kepada yang paling kecil. Yang paling kecil sampai kepada spesies dalam hierarchy system of classification, di mana in the hierarchy of the classification they start with the kingdom, kemudian dia pecahkan lebih kecil jadi phylum, and then di bawah phylum lebih kecil ada class, di bawah class ada order, dan di bawah order ada family, di bawah family ada genus, dan kumpulan yang paling kecil ataupun lebih spesifik adalah species. So this is the example of classification for a few organism from kingdom to the species.
tiger, cockroach, hibiscus, maze and human. For example, kingdom for tiger is same with the cockroach and human, which is Animalia, and hibiscus and maze in the same kingdom, which is Plantae. So bila dia turun kepada filem, kelas, order, family dan genus serta spesies, ada yang jadi masih lagi sama dan akhir sekali dia akan berbeza pada bahagian genus dan juga spesies. Okey, so berdasarkan kepada hierarki tadi, telah diperkenalkan satu kaedah penamaan saintifik terhadap sesuatu organisma yang diperkenalkan oleh Carl Linnaeus, iaitu Swedish botanical, ahli botani Sweden yang hidup pada tahun 1707 hingga 1778. Okey. So kaedah ini dinamakan sebagai Linnaeus Binomial System. Sistem binomial Linnaeus, menggunakan nama dia sendirilah. Okay, the LBS is a system of naming the organism scientifically at international level. Maksudnya seluruh dunia menggunakan kaedah yang sama. So macam mana nak namakan organisma menggunakan kaedah LBS ni? Okay, so kaedahnya adalah using two Latin names. Dia menggunakan bahasa Latin. Okay, maksudnya nama tu mesti ada dua perkataan Latin. Okay, the first name is the generic name. Okay, nama generic diambil daripada genus. Okay, second name is the specific name of the species. Nama yang keduanya adalah nama daripada spesies dalam hierarki tadi. Okay, so seperti saya beritahu tadi, syarat dia nama tu mesti dalam bahasa Latin. Okay, dan kaedah penulisannya adalah nama yang pertama ataupun generic names begin with a capital letter. Maksudnya huruf pertama dalam generic name tu mesti huruf besar, diikuti dengan specific name ataupun species name begin with the small letter. Okay, so sekiranya dicetak, okay, nama tersebut dicetak, di print, dia mesti print dalam bentuk italic, maksudnya hurufnya mesti sending ataupun serong. And if handwritten, ditulis tangan, each name is underlined separately. Okay, so why the LBS is very important? Linnaeus Binomial System ini sangat penting. Kenapa? So to allow discussion at international level to be carried out with accuracy and to avoid confusion. Sebab nama sesuatu organisma dan juga haiwan di setiap negara di seluruh dunia nama berbeza-beza. Sebagai contoh, tiger, harimau tu dalam bahasa Melayu, tiger dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Arab, tigernya namirun. Jadi bila dia pergi kepada peringkat antarabangsa, para saintis ataupun ahli kaji selidik ni, dia nak kaji sesuatu organisma, bila sebut nama bagi setiap negara, tidak akan confuse apakah benda tersebut. Jadi kaedah LBS ni membolehkan semua orang tahu, bila sebut saja nama tersebut, ia merujuk kepada organisma yang sama. For example, tiger, dia punya nama saintifiknya adalah Panthera tigris. So bila sebut Panthera tigris, seluruh dunia tahu itu adalah harimau belang. Ataupun leopard, Panthera pardus, ataupun lion, Panthera leo. Jadi kaedah penulisan dia macam inilah. Nama pertama dia mesti huruf besar, P dia. Okey, manakala nama yang kedua semua huruf kecil. Ini kalau kita print, cetak, mesti ada bentuk italic. Kalau ditulis tangan, kita kena underline dia secara berasingan. Okey, so akan jadi dua underline. Okey, berbalik kepada soalan yang kita nak jawab. Okey, soalannya adalah diagram 3.2 shows a hierarchy in the classification of organism. Satu hierarki secara menurun ditunjuk kingdom, phylum, class, order,
3 Roman, genus dan juga 1 Roman. Okay, so soalan dia adalah name hierarchical level 1 and 3 Roman. Namakan peringkat dalam hierarki 1 dan juga 3. Okay, apakah jawapan untuk level 1? Jawapan untuk level 1 adalah species. Manakala jawapan untuk level 3 adalah apa jawapan dia? Okay, level 3 adalah family. Okay, soalan seterusnya adalah B2. Kingdoms is classified into 5 major groups. State 2 of the group. Jadi 2 markah. Alam tadi ada 5. Dia minta kita nyatakan 2 saja. Jadi jawapannya adalah Monera, Protista, Fungi, Plantae or Animalia. Jadi 2 di antara 5 tu lah. Okey, seterusnya soalan C. Statement below was taken from a scientific publication. Rice is the seed of the grass named Oryza sativa, which is Asian rice, or Oryza glaberrima, African rice. As a cereal grain, it is the most widely consumed staple food for a large part of the world's human population, especially in Asia. Okay, state the hierarchy classification for Oryza. Tadi kita cerita tentang binomial lineage system, penamaan dia. Jadi nama saintifik bagi padi adalah Oryza sativa. Okay, beras ataupun padi. Jadi apakah hierarki nama Oryza? Jadi nama Oryza tu datangnya daripada hierarki genus. Okey, dan soalan terakhir untuk soalan 3 ni adalah the name of Oryza sativa is given based on the rules of the lineage binomial system. Explain one of the rules. Dia minta satu saja. Tadi ada banyak rules dia. Okey. So kalau boleh kita ingat balik apakah dia punya rules dia. Yang pertama, nama mesti dalam bahasa Latin. Yang kedua, setiap organisma ada 2 nama. Yang ketiga, 2 nama tersebut, nama pertama mestilah daripada nama genus. Yang kedua adalah daripada nama spesies. Okey. Yang keempat, syarat yang keempat adalah jika di-type ataupun jika dicetak, nama tersebut mestilah di-type secara italic, sengit, sending. Kalau ditulis tangan, nama tersebut mestilah digariskan secara berasingan. Okey, yang kelima, dia punya syarat dia, nama genus tu mesti bermula dengan huruf besar, manakala nama spesies semuanya huruf kecil. Okey. So jawapan dia kalau kita nak tulis, dia nak satu saja, satu markah. Jadi ada 5 jawapan. Okey, pertama ada 2 nama, yang kedua dalam bentuk Latin, yang ketiga first name refer to genus dan juga refer to species, second name, dan general name begins with a capital letter, while the specific name species name begin with a small letter. Kalau print kena italic, kalau tulis tangan kena gariskan secara berasingan. Okey. Okey, kita dah selesai soalan nombor 3. Jadi saya harap dengan sesi ulang kaji ringkas menggunakan soalan dan juga topik yang terkandung di dalam soalan itu dapat membantu kamu untuk buat good revision. Jadi saya ucapkan selamat maju jaya dan kita berjumpa lagi dalam episod yang seterusnya, iaitu untuk soalan yang keempat. Jadi jaga diri masing-masing, pastikan jaga kesihatan sebab kamu kena menghadapi peperiksaan SPM tak lama lagi walaupun dilanjutkan seminggu bulan 3. Jadi selamat menjawab. Sebelum berakhir, jangan lupa sekali lagi saya pesan
subscribe dan share video ini dan juga video-video yang ada di channel saya. Assalamualaikum dan selamat berjaya. Bye bye.